Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat, dalam keadaan yang tenang, yang kuat, bersemangat. Masya Allah, semangat ya muslimin-muslimat. Apa jua yang berlaku pada semalam, kemarin, bulan lepas, minggu lepas, tahun lepas, sedaya upaya sekuat mana kita nak mengulangi kembali saat-saat tersebut, kita tak boleh lagi. Kita tidak boleh kembali walaupun pada satu saat yang baru saja berlalu. Satu saat baru berlalu, kita tidak mampu. Kita tidak akan mampu untuk mengulanginya. Subhanallah. Maka apa yang kita perlu buat adalah melepaskan bersama dengan kenangan indah, melepaskan bersama dengan kenangan pahit, melepaskan sesuatu yang mungkin kita sayang tapi Allah uji kan, Allah uji. Subhanallah. Lalu kita simpanlah yang baik-baik dalam hati kita dan ingatan kita. Cuba belajar menyimpan yang indah-indah. Subhanallah. Kerana kita sayang diri kita, kita tidak mahu hati kita terluka berkali-kali dengan perkara yang sama hanya dengan ingatan saja. Ramai orang terluka, duka cita, sedih, perit kerana dia mengulangi kesedihan dan keperitan itu dalam fikiran dia. Dia telah jatuh sakit yang sebenar-benarnya pada ketika itu, tetapi dia mengulangi dengan mengingat kembali, menyimpannya. Maka sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, belajar melepaskan bersama menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kena pegang pada dada kan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, aku menyerahkan Ya Allah kesakitanku ini, wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku, kesakitanku ini Ya Allah kepadamu Ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. InsyaAllah. Okey. Saya ni tak boleh mukadimah panjang-panjang, nanti tak jadi, mula tu jadi lambat. Okey, baiklah muslimin-muslimat. Alhamdulillah, masya-Allah. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita seperti biasa. Kuliah Riyadhus Shalihin kita dengan bacaan 10 Al-Fatihah, 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita membacakan Asmaul Husna, kemudian kita sambung dengan selawat yang ringkas tetapi sempurna. Masya Allah. Saya dah kongsi hari tu selawat yang ringkas tapi sempurna mengandungi kedua-duanya. Ada selawat dan ada salam. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ready ya semua sahabat-sahabat? Saya tahu ada yang tengah sibuk bersiap-siap. Ada dalam kereta dah, hantar anak sekolah, pergi kerja, tengah kemas-kemas, on je ya, sambil-sambil tu dengar. Kalau siapa yang tak sempat baca Quran pagi ni, sungguhnya kita dengarkan bacaan Al-Quran. Walaupun tak sedap pun saya baca, tapi ialah memang suara saya pun memang tak pandai nak taranum semua tu. Tapi sebab saya pun muslimat, jadi saya baca dengan kadar biasa saja. Tidaklah mendayu sedap dan sebagainya. Kenapa Ustazah baca sendiri? Sebenarnya tuan-puan sekalian, dah berapa kali kita dapat warning kan, bila kita buka bacaan-bacaan daripada YouTube dan sebagainya, memang FB bagi warning akan disekat, live itu akan di block dan sebagainya, akan di ban lah. Jadi lebih selamat adalah baca sendiri. Okey.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Subhanallah terlebih ya sampai ayat 13. Okey, sekarang 10 ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Seterusnya bacaan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab ar-razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adl اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, sabahal khair. Selamat pagi yang baik, yang membahagiakan. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian, selawat 10 kali, selawat yang simple tetapi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, kita dah baca Al-Fatihah, 10 ayat awal, 10 ayat akhir Al-Kahfi, Asmaul Husna dan juga selawat. InsyaAllah selepas ini, seawal pagi kita dah mulakan dengan zikir-zikir ini, bacaan-bacaan ini. Mudah-mudahan sepanjang hari kita rasa semangat, dipermudahkan segala urusan, rasa tenang dan rasa kuat untuk menghadapi apa jua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang saya hormati,
Masya Allah, hidup kita ini lebih banyak perkara yang tidak dijangka berbanding yang dijangka. Terlalu banyak dan kena bersedia apa yang tidak dijangka. Apa yang dijangka adalah rutin biasa. Rutin biasa yang kita jangkakan dalam perjalanan kita ni semuanya akan sampai. Kita dah cakap dah dekat yang menunggu lebih kurang pukul berapa. Jadi kita perlu persiapan mental fizikal juga ya. Kalau perjalanan hari ni kami akan bertolak balik Terengganu. Perjalanan yang dijangka 6 jam, 7 jam sampai. Kan, subhanallah. Memanglah tak jelas. Kenapa tim lambat sangat bagi tahu? Sahabat-sahabat minta maaf ya di IG. Rupanya kita tak pasang mic. Saya duk baca daripada tadi dah 20 minit dah. Macam mana tim ya? Saya kadang-kadang saya memang dah selalu pesan pada tim, kalau tak jelas mungkin kami terlupa nak pasang ni semua. Bukan sekadar mesej, kena call dan sebagainya. Isu teknikal ni kan, memang ini perkara yang tak dijangka lah. Bukan perkara tak dijangka Tuan Puan sekalian. Isu teknikal bukan perkara yang tak dijangka. Sebab ia dah clear, dah jelas. Tim perlu bantu untuk sound check. Itu memang selalu saya minta sebab tim tak hadir waktu pagi. Tim tak ada bersama. Kami tak paksa untuk tim uruskan. Jadi saya dengan suami je lah set up. Jadi sound check memang sangat diperlukan. Saya pun agak memang teliti, cerewet sikit bab sound check, bab video, bab audio dan sebagainya. Dan sebagai penceramah, sebagai pendakwah yang penyampai gunakan media sosial, saya akan berusaha sedaya upaya berikan audio dan video yang terbaik. Tapi saya tak pernah guna filter ya. Live ke apa saya takkan guna filter lah. Kita cuba jujur, bukan jujur ya. Okey, maksudnya kita bukan nak berlebihan. Minta maaf, bukan soal jujur saja. Kita bukan nak berlebihan. Tetapi kita buat yang terbaik. Sama ada dari sudut sound dan juga dari sudut apa yang ni. Memang saya tahu tadi bukanlah tak dengar, tetapi dia beza bila kita guna sound speaker. Jadi sound check sangatlah penting. Sahabat-sahabat, macam itulah. Okay. Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung terus perkongsian kita kitab Riyadhus Salihin. Kita memang masuk nak ready Ustaz ya, kita nak guna whiteboard. Tetapi muslimin-muslimat, saya ingin membacakan dulu beberapa firman Allah sebagai mukadimah tajuk kita pada pagi ini. Dah beberapa kali dah kita cuba untuk masuk kepada tajuk muraqabah ini, iaitu pengawasan, berkenaan dengan pengawasan Allah. Muraqabah membawa masuk pengawasan Allah. Muraqabah juga membawa masuk kedekatan kita dengan Allah. Okey. Tadi ketika baca Asmaul Husna, masya-Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika baca Asmaul Husna, muslimin muslimat, saya ternampak beberapa nama Allah yang saya terus nak berkongsi. Ramai juga yang bertanya, Ustazah, macam mana kita nak beramal dengan Asmaul Husna? Kerana Nabi SAW bersabda, Inna lillah, firman Allah sendiri. Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia. Asma'ul husna ini disebut di dalam Al-Quran. Bukan kita, bukan manusia yang cari-cari nama Allah, lepas tu beri nama jolokan Asma'ul Husna. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyebut Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Maksud dengannya adalah dengan nama Allah tersebut. Fad'uhu biha, maka menyerulah, maka berdoalah dengan namanya itu. Subhanallah. Jadi antara yang masyhur adalah 99 nama yang kita nasyidkan tu. Tetapi muslimin-muslimat, untuk pengetahuan, di sana ada pendapat-pendapat yang kuat, yang rajih. Pendapat-pendapat yang ada dalil-dalil. Subhanallah, yang mana ada lagi nama-nama Allah Asma'ul Husna yang lain. Masya Allah. Ada lagi nama-nama Allah Asma'ul Husna yang lain yang membuatkan nama Allah, ada yang mengatakan ada 110, ada yang mengatakan 120 dan sebagainya.
Jadi jika kita jumpa nama Allah Asmaul Husna selain daripada 99 nama ini, maka kita harus faham pada hari ini nama-nama Allah Asmaul Husna itu bukan hanya 99. Dan dikatakan masih banyak lagi nama-nama Allah yang lain. Masya Allah. Contoh ya, bagi orang yang mencari jodoh. Selalu orang jumpa saya kata, Ustazah doakanlah, saya nak beramal dengan zikir apa ya Ustazah nak dapat jodoh. Umur dah 33, umur dah 34, umur saya dah 38, 39, 40, 42. Tapi saya tidak pernah berhenti mengharap dan berdoa satu hari saya dapat menikmati suatu nikmat, mendirikan rumah tangga, ada suami, saya juga menginginkan anak daripada rahim. Subhanallah, gini-gini kan. Kadang ibu ayah yang bertanya, ni saya cerita pasal Asmaul Husna ya sahabat-sahabat. Anda buka Asmaul Husna, biasanya, contoh ni Al-Quran yang biasa saya gunakan, belakang sekali kebanyakan Asmaul Husna akan ada, kebanyakan dalam Al-Quran ada ni, Asmaul Husna bersama dengan terjemahan. Masya Allah. Bersama dengan terjemahan. Saya suka tengok sahabat-sahabat saling mendoakan. Sementara dengar sahabat-sahabat tuliskan nota kan. Terima kasih yang bagi star. Masya Allah. Moga Allah gantikan dengan berjuta-juta bintang di langit, di syurga. Yang tak bagi star pun Allah berikan kebaikan masing-masing. Semua ada. Jangan kecil hati. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Asmaul Husna ni, Nabi SAW bersabda, Inna lillah tis'atun wa tis'ina isman. Bagi Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali 1. Man ahsaha, siapa yang membaca, siapa yang menghafal, siapa yang beramal dengannya, dakhala jannah, dia pasti masuk syurga. Allah pula berfirman, walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-namanya yang mulia. Asmaul Husna, saya Asma Harun. Asmaul Husna, nama-nama yang tertinggi yang mulia. Fada'uhu biha, maka, terima kasih Kak Zul hadir, Masya Allah nampak Kak Zul. Fada'uhu biha, maka berdoa meminta dengan namanya tersebut. Baiklah, siapa yang sedang mencari jodoh, mohon dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pasangan yang soleh dan pasangan yang soleha. Masya Allah. Antara nama Allah yang boleh kita sebut, kita boleh perhatikan, kita cari Allah ya Wajid, Allah ya Wajid, Allah ya Wajid. Kan kita ada baca ni, Al-Hayyul Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid. Masya Allah. Allah ya Wajid. Cuba cari. Apa maksud Allah ya Wajid? Maksudnya Allah yang maha menemukan. Satu lagi, Allah ya Jami'. Mana Allah ya Jami'? Jami'. Akhir azhar al-batin al-muta'liyan takim. Ya. Al-Jami'. Ada dua nama Allah yang kita boleh doakan. Yang pertama, Ya Allah ya Wajid, Ya Allah yang maha menemukan, temukanlah aku dengan pasangan yang soleh. Ya Allah, temukanlah diriku ya Allah, temukanlah saya ya Allah dengan pasangan yang solehah ya Allah. Ya Allah ya Jami', yang maha menghimpun, yang maha menyatukan. Ya Jami', jamaah, berjemaah. Ya Jami', ya Allah yang maha menghimpunkan. Ya Allah, himpunkanlah saya, himpunkanlah saya ya Allah dengan pasangan yang baik ya Allah. Subhanallah. Biasa saya bagi ya Allah ya Jami'. Maksud ya Jami' juga menemukan, hampir sama. Jadi kita boleh ambil nama Allah ya Wajid, ya Allah ya Wajid, ya Allah ya Jami', yang maha menemukan, yang maha menghimpunkan. Temukanlah saya ya Allah dengan pasangan yang solehah, dengan pasangan yang soleh, dan satukanlah kami. Ya Jami' maksudnya satu, satukanlah kami dalam barakah dan rahmat-Mu. Ya Allah ya Rahman, Ustazah saya perlukan kasih sayang, saya tak cukup kasih sayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, ya Allah maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Ya Allah, berikanlah dalam hatiku rasa kasih sayang dan cinta kepada suamiku, dan berikanlah ke dalam hati suamiku ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud rasa mencintaiku ya Allah ya Rahman ya Rahim. Okey Ustazah, kalau kita tengok kan contoh, muslimin muslimat, pernahlah kan saya kehilangan satu barang yang sangat berharga, Masya Allah. Kemudian saya okeylah, sangat-sangat kan, macam sangat-sangat, tapi benda yang kita sayang, sesuatu yang bernilai,
kita kehilangan, kita tinggal di satu tempat dan kita kehilangan sementara. Lepas tu, Masya Allah, ketika itu saya banyakkan menyebut zikir Allah, Ya Malik, Ya Malik, Al-Malikul Qudusus Salam, kan? Ya Malik, Ya Allah, Ya Malik, Engkau lah yang maha memiliki barang yang ku hilang itu, Ya Allah, kepunyaanmu hakikatnya, Ya Malik, yang maha memiliki, Ya Allah. Maka Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihanilah aku, Ya Allah. Sekiranya, Ya Allah, pemilikan sementara yang Kau berikan kepada itu sehingga saat ini, maka aku redha, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Ya Jami', yang maha menemukan, Ya Wajid, yang maha menemukan, Ya Allah. Jika dengan izinmu juga, Ya Allah, pemilikan itu masih lagi, maksudnya Ya Allah, sekiranya aku masih lagi layak untuk memiliki sementara. Sebab hakikatnya semua milik Allah. Maksud saya belajar melepaskan dulu. Tapi Ya Allah, Engkau lah yang Malik, yang maha memiliki. Hakikatnya barang tersebut milikmu, Ya Allah, bukan milik aku. Aku redha, Ya Allah, sekiranya pemilikan ini hanya setakat ini, Ya Allah. Engkau dah ambilnya kembali dengan apa jua cara. Lapang dada, tuan puan. Redha dulu. Subhanallah, Allah uji sekejap. Adakah kita merasakan sesuatu perkara itu memang hak milik mutlak kita? Ataupun kita segera mengingati Allah yang Malik, Allah yang maha memiliki, yang Malik juga Allah yang maha menguasai, yang Malik juga Allah yang maha raja. Sebenarnya diri kita dikuasai oleh Allah. Semua barang-barang yang kita ada juga dikuasai oleh Allah. Subhanallah. Pemilik sebenar, bukan kita. Kita pemilikan sementara. Allah nak ambil anytime sebab Allah pemilik mutlak. Kemudian muslimin muslimat, Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, barang berharga yang saya hilang itu, panjanglah ceritanya, begitu begini. Akhirnya saya dapat semula dengan air mata, Masya Allah. Tapi nikmat adalah bukan ketika dapat barang. Nikmat ketika saya melepaskan, itu jauh lebih nikmat. Saat melepaskan, Ya Allah, Ya Malik, yang maha memiliki, yang maha menguasai segala sesuatu, Engkau lah berkuasa ke atasku dan ke atas segala apa yang Engkau berikan. Aku redha, Ya Allah, jika setakat ini saja, Ya Allah. Itu juga saya biasa ada orang yang datang kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan isteri. Bila kita tanam dan beri kefahaman tentang akidah, sebenarnya itu yang menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan semua masalah kita. Beri kefahaman. Saya kata, Tuan, adakah Tuan memiliki nyawa, Tuan? Dia pun fikir, kenapa saya tanya macam ni? Tuan, adakah Tuan memiliki nyawa? Tak, nyawa bukan milik saya. Milik siapa? Milik Allah. Allah boleh ambil nyawa kita, kan? Saya tanya, Puan, Allah boleh ambil nyawa kita, kan? Salah tak kalau Allah nak ambil nyawa kita? Tak salah. Kenapa? Sebab kita milik dia. Nyawa pun Allah yang buat. Diri kita semuanya Allah yang buat. Dan semua apa yang kita ada pun Allah yang beri. Walaupun kita usaha, tapi Allah yang beri kudrat untuk kita berusaha. Ada orang berusaha tak dapat. Masya Allah. Jadi, saya pun mulalah masuk. Salah satu nama Allah Asma'ul Husna, Allah yang Malik, yang maha memiliki, Allah yang maha raja, Allah yang maha menguasai. Maka Allah berhak untuk mengambil dan menguasainya semula. Masya Allah. Lepaskanlah dengan redha, kita berhenti berlawan dengan Allah. Lepaskanlah dengan redha, kita berhenti melawan takdir Allah, berarti melawan Allah. Muslimin muslimat, itu yang orang kata berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir sebenarnya berdamai dengan pencipta ataupun penentu takdir. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah menyusun dengan kasih sayang, dengan bijaksana, muslimin muslimat. Allah menarik sesuatu yang kita sayang untuk kita bertemu kembali di syurga. Tetapi dengan jalan redha, bersangka baik dengan Allah, sabar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada orang dia kata, Ustazah, saya hilang benda yang berharga. Apa dia? Kehormatan diri saya. Apa maksud kamu? Saya mangsa rogol, saya mangsa cabul, saya mangsa sumpah mahram, saya kehilangan maruah diri saya. Saya hilang harga diri saya. Saya hilang ketenangan hidup saya. Lepas tu saya beritahu, apa maksud maruah dan harga diri? Saya dah tak suci, Ustazah, dia kata. Itu adalah pada
penilaian manusia itu adalah pada kata-kata manusia. Wanita yang suci itu adalah wanita yang bersih daripada dosa. Wanita yang suci itu wanita yang taat kepada Allah, yang meninggalkan larangan Allah. Itu wanita solehah yang suci, dipuji oleh para malaikat, dipuji oleh Allah. Allahu Akbar. Ada yang kata, Ustazah, saya pelacur, saya kotor, saya jijik. Subhanallah. Lalu saya berkata, sebenarnya mengumpat juga kotor dan jijik. Mengumpat juga adalah berdosa besar, kotor dan jijik. Membuka aib manusia yang tersembunyi juga adalah jijik. Subhanallah. Bercakap bohong juga jijik. Berzina dan sebagainya memang jijik. Tapi semuanya adalah dosa-dosa yang besar. Subhanallah. Tetapi mungkin kedudukan pada pandangan manusia, melihat, mengetahui seseorang itu berzina, jijiknya terlampau jelas. Tetapi bila kita mengumpat dan mengata, menghina, mengejek orang, kita tak terasa terlalu jijik. Kerana dosa itu telah dinormalisasi. Dosa itu menjadi kebiasaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka siapa pun yang bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan syarat dia menyesal dan meninggalkan, maka ia sebenarnya dalam keadaan suci, bersih, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila kita membaca Asmaul Husna, kalau pergi kepada satu nama ni, muslimin muslimat, memang seronok. Contoh kan, saya ambil satu lagi last, minta maaf. Ada yang Masya Allah, contoh ya, saya nak pergi kepada barang hilang lagi ya. Perasan tak, kita ni kan, kita letak barang, lepas tu kita lupa kita letak dekat mana, kan? Masya Allah. Antara zikir yang kita boleh minta dengan Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Batin. Maksud Allah Ya Batin adalah Allah yang maha tersembunyi. Ya Allah, Ya Batin, yang maha tersembunyi, Ya Allah. Ya Allah, aku tak jumpa barangku, yang tak tahu tersembunyi di mana, Ya Allah. Maka Ya Allah, Ya Zahir, yang maha menzahirkan. Zahirkan, Ya Allah, mana barang tu, Ya Allah. Lupa mana letak ni. Sehari cari tak jumpa, 2 hari cari tak jumpa, 3 hari cari tak jumpa. Duduk sekejap, zikir, minta dengan nama Allah Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Batin, Engkau lah yang maha menyembunyikan, Ya Allah. Ya Allah, aku terlupa, Ya Allah, di mana tempat aku letak nama. Engkau lah Ya Basir, yang maha melihat. Engkau lah Ya Syahid, yang maha menyaksikan. Engkau lah yang Alim, yang mengetahui. Maka Ya Allah, Ya Zahir, yang maha menzahirkan, zahirkanlah Ya Allah dalam ingatanku. Macam tu kan. Cuba belajar nama-nama Allah Asmaul Husna, bagaimana kita nak beramal dengannya. Itu sikit. InsyaAllah kita sambung lagi ya. Kan marah pula ni. Yang ikut. Hari ni ada kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-81 ya Ustaz? Siri 81. Okey, kita nak baca ni. Buka muka surat 79. Siapa yang beli kitab Riyadhus Shalihin ini, siapa yang tak beli, belilah, muslimin muslimat. Untung dunia dan akhirat. Kalau makan nasi, kalau pergi kedai, makan makanan sarapan ke apa ke, nilai RM20, RM30, makan malam sampai ratus, nanti jadi masuk dalam perut, keluar jadi najis. Tetapi beli kitab, walaupun kita tak sempat baca, percayalah ia jadi satu pahala yang berpanjangan hasil daripada wakaf kita. Jadi saya menyarankan sahabat-sahabat beli kitab Riyadhus Shalihin ini. Tajuk maksud dia adalah Taman Orang Soleh. Setiap pagi saya akan buat kuliah 7 hingga pukul 8 setiap hari Isnin hingga Jumaat. Masya Allah. Ada waktunya macam tu lah ya. Muslimin muslimat, saya tak dapat, itu kita akan umumkan. Okey, sekarang kita dah bab yang kelima. Daripada yang pertama, muslimin muslimat. Okey, sekarang saya nak kena pergi ke whiteboard. Okey Ustaz, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cepat masing-masing sahabat-sahabat kena tulis. Kuliah Riyadhus Shalihin, ini adalah siri 81. Siapa yang baru follow? Oh, dah 81 Ustazah. Ya. Okey, tajuk yang pertama, pesan niat. Dah. Bab yang kedua berkenaan dengan taubat.
Dah. Bab yang ketiga berkenaan dengan sabar. Dah. Bab yang keempat berkenaan dengan benar. Masya Allah. Banyak dah kita belajar, banyak ilmu, banyak amalan kita kongsikan, banyak zikir-zikir, pasal bab solat, pasal macam-macam muslimin-muslimat. Jadi tolong tengok daripada awal siapa yang baru follow. Dan hari ini kita akan masuk bab muraqabah. Tajuk dia adalah muraqabah. Muraqabah membawa maksud pengawasan Allah. Pengawasan Allah. Muraqabah juga membawa maksud kedekatan dengan Allah. Dekat, muraqabah dekat, qarib, kedekatan Allah. Betapa Allah sangat dekat dengan kita, betapa Allah mengawasi kita. Inilah tajuk yang kita nak kupas muslimin-muslimat pada bab yang kelima, iaitu muraqabah. Pengawasan Allah, kedekatan Allah dengan kita. Bagaimana Allah sangat memerhatikan kita. Dan bagaimana kita nak belajar, kita merasakan Allah itu dekat. Dan kita nak merasakan Allah sentiasa melihat. Dan Allah sentiasa bersama dengan kita. Okey, Masya Allah. Salin, siapa yang nak snap? Dah ya, saya nak padam. Okey. Bila sebut bab muraqabah ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan baca kitab ni dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab muraqabah iaitu pengawasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Sadaqallahul azim. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Allah berfirman, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk solat dan melihat perubahan gerakan setiap pergerakan dalam solat di antara orang-orang yang sujud. Subhanallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Ia bermaksud Allah tujukan juga kepada kita semua, bukan Nabi Muhammad saja. Iaitu bertawakallah kepada Zat yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau melaksanakan salat dan perubahan badanmu ketika rukuk, berdiri, sujud, duduk di antara orang-orang sujud. Maksudnya, orang yang melakukan solat ertinya, Allah melihatmu ketika engkau melakukan solat sendirian dan ketika solat berjemaah. Subhanallah. Jadi, al-muraqabah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, perkataan ataupun tajuk kita muraqabah ini, kan, tajuk kita apa? Muraqabah. Al-muraqabah. Al-muraqabah, ini tajuk kita. Cuba sebut. Tuan-tuan, puan-puan dekat rumah, cuba sebut. Muraqabah. Muraqabah. Belajar kan sebut bahasa Arab. Bila kita sebut muraqabah, kita terus terbayang dekat. Qarib, kan? Kita dah sebut dah sebelum ni. Qarib, maksudnya dekat. Aqrab, kan? Aqrabu. Aqrabu. Aku dekat. Aqrabu minni. Aqrabu minni, dekat denganku. Okey, kan bahasa Melayu kita sebut akrab. Suami isteri akrab. Akrabnya saya tengok suami isteri tu rapat selalu. Berdua-dua je selalu. Akrabnya. Ini sahabat akrab. Kita juga sebut sahabat qarib. Betul tak? Inilah qarib. Ini qarib ni. Sorry. Ini qarib ni. Yang kita sebut sahabat qarib. Bahasa Arab sebenarnya. Perkataan qarib, akrab ni bahasa qarib. Maksud dia apa? Dekat ni. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, antara waktu paling dekat kita dengan Allah adalah ketika solat. Waktu itu kita direct bercakap dengan Allah dengan cara yang Allah mahu. Subhanallah. Di luar solat, kita boleh bercakap dengan Allah. Kan bawa kereta, ya Allah, jamlah pula, tolong ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Hamba-Mu, saya kena sampai ya Allah pada waktu sekian-sekian sudah dah lah. Tolong ya Allah. Tu pun macam bercakap dengan Allah kan. Kan kadang-kadang tu duduk tengah susah hati kita bercakap. Tetapi ketika solat kita berbicara dengan Allah dengan 3 bahasa. Dengan 3 bahasa. Bahasa hati, sebab itu solat kan ada rukun. Ada 3 rukun secara umum. Ada apa? Ada rukun qauli, ada rukun
ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ustazah apa pula ni? Fi'li, qalbi apa semua ni kan? Ada 3 rukun lah pula. Subhanallah. Bukan 13 ke rukun? Betul? 13? Ada 13. Ada 13. Ada 13. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun 13 itu ada pecahan dia. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ustazah, apa tu Ustazah? Rukun qauli adalah rukun perkataan. Ataupun qaul ni adalah cakap. Rukun qauli, okey, kita boleh tulis perkataan lah. Perkataan yang keluar pada lidah. Rukun qauli. Rukun fi'li, perbuatan. Manakala rukun qalbi adalah rukun hati. Boleh nampak ya? Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Maksud saya ialah ketika solat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, aqimis salah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Di dalam solat kita mengingati Allah dengan ketiga-tiga. Yang pertama mengingat Allah dengan hati. Kan? Pertama ke, kedua, ketiga ke. Dan kita mengingati li zikri dengan mengingatiku dan menyebutku. Kita menyebut dan mengingati Allah dengan hati. Sebab kita ada rukun qalbi. Kita menyebut dan mengingati Allah dengan perbuatan. Perbuatan berdiri tegak itu adalah tanda ataupun simbolik kita sedang mengingati Allah dengan perbuatan. Perbuatan rukuk, iktidal, sujud, duduk atas dengan pergerakan. Kita boleh menyebut Allah ketika bawa kereta, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi pergerakan badan kita tidak menunjukkan satu situasi mengingati Allah. Maksudnya kalau orang nampak tengah bawa kereta, oh tengah bawa kereta. Faham ya? Tapi kalau orang nampak tengah solat, orang tu kata itu solat. Itu sedang zikrullah, mengingati Allah. Maksudnya orang tahu dia sedang solat, dia sedang beribadah, dia sedang menyebut dan mengingati Allah dengan perbuatannya. Jadi, bila sebut rukun fi'li, perbuatan. Rukun qalbi, iaitu hati. Hati ni, kalau kita niatlah niat. Tapi sebagai ulama' mengatakan, khusyuk juga adalah sebahagian daripada roh niat itu sendiri. Sebab niat adalah menghadirkan hati. Niat bukan pada lidah. Tak sah solat kalau sebut pada lidah, hati tak hadir. Maksudnya, sahaja aku solat zuhur, hati langsung tidak hadirkan diri untuk berniat itu solat zuhur, maka tak sah. Sebab niat wajib di hati. Yang sebut itu hanyalah sunat. Ada yang kata harus, ada yang kata makruh. Makruh sekiranya dengan berniat pada lidah, tapi hati tak hadir. Okey, faham sikit ya? Okey, baiklah. Ustazah, rukun qauli apa? Rukun fi'li apa? Rukun qalbi apa? Kita tengok cukup tak 13? Mari kita cuba tulis. Rukun qauli, tuan-puan sekalian, pertama, berdiri tegak. Lagi? Kedua? Apa lagi Ustaz? Berdiri tegak. Lagi? Angkat takbir tak? Rukuk. Okey, lagi? Ketiga? Iktidal. Tak, rukun qauli dulu. Yang perkataan dulu. Sorry, iktidal ni, ini perkataan. Okey, sorry, perkataan. Subhanallah, minta maaf, saya lah pula. Okey. Perkataan, kita sebut apa perkataan? Yang pertama, takbir. Takbiratul ihram. Wajib. Kedua, Al-Fatihah. Okey. Lagi apa? Tuan-puan sekalian, apa lagi yang wajib ni? Baru kita perasan. Bila kita nak tulis, baru kita perasan. Takbir, kemudian Al-Fatihah, kemudian bacaan tahiyat akhir. Lepas tu yang keempat, selawat dalam tahiyat akhir. Selawat dalam tahiyat akhir tu, itu dikira rukun. Selawat tahiyat akhir. Kemudian, Ustaz, dia orang nampak tak ni? Saya rasa sebelah sini tak nampak. IG tak nampak sini kan? Okey. Okey. Selawat tahiyat akhir, kemudian salam. Salam pertama saja ya. Okey.
Rukun qauli wajib keluarkan suara. Kalau tak keluarkan suara, tak sah. Tapi suara itu bukan kuat, cukup telinga kita saja dengar. Imam kena kuat lah. Tapi imam pun tak baca tahiyat kuat apa semua. Nampak tak? Rukun qauli ada rukun yang melibatkan lidah, mesti keluarkan perkataan. Manakala rukun fi'li pula, mari kita pergi. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, rukuk. Yang ketiga, i'tidal. Okey, sahabat-sahabat sama-sama tulis. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk antara dua sujud. Lagi, yang keenam, tahiyat akhir. Okey, yang ketujuh, tamakninah. Subhanallah. Okey, tamakninah tertib, tamakninah. Okey. Rukun qalbi. Rukun qalbi adalah satu saja, niat. Okey, jom kita kira. Cukup tak 13 rukun? Rukun solat ada 13. 5 campur 7. 5 campur 7? 12. Campur 1? 13. Rukun solat mazhab Syafi'i kita ada 13. Maksudnya rukun ni bila kita buat, maka sahlah solat kita. Tapi soal diterima atau tidak solat kita sangat tergantung kepada niat, khusyuk dan sebagainya. Diterima atau tidak. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, rukun qauli mesti sebut, keluar pada lidah. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, mesti telinga dengar. Jangan bibir je gerak. Tapi langsung tak ada suara. Itu namanya qaul. Rukun qauli, rukun yang berkata-kata, perkataan. Bukan pembebekan. Pembebekan tu mulut je bebek. Kalau orang Ganu bebek. Bebek apa? Tu suara tak keluar. Jadi kena keluarkan suara sekadar telinga dengar. Ustazah, saya kadang telinga saya tak pendengar. Tadi saya kuat. Sampai orang sebelah kata dengar. Apa hukum dia? Solat sah. Tapi makruh kerana mengganggu. Ustazah, saya kalau seorang-seorang, saya semayang isyak ke maghrib ke, saya baca kuat sikit sebab saya macam nak menghayati. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Sah tak solat? Sah. Tak ada masalah. Masya Allah. Bukanlah kita kuat sangat sekadar untuk kita rasa feel tu kan. Maka hukumnya adalah sah, harus, ia tidaklah membawa kepada batalnya solat. Okey. Tahiyat akhir baca. Ustazah, tahiyat awal duduk mana? Kunut mana? Dalam rukun qauli, oh rupanya duduk antara dua sujud tu, Rabbighfirli warhamni tu bukan rukunnya. Oh, lepas tu rukun tu kan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian sujud baca subhana rabbiyal a'la. Muslimin muslimat, masya-Allah. Sebab itu kita ada sunat ab'ad. Ada sunat hayat. Masya Allah. Ini jadi pengajian. Okey, siapa yang nak salin? Salin dulu. Okey. Sebab apa? Memang firman Allah surah Muraqabah ni bermula dengan bab solat. Solat adalah tajuk kita adalah kedekatan dengan Allah. Dan solat adalah waktu kita paling dekat dengan Allah dan Allah sedang memerhatikan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah menyebut dalam firman yang kita baru bacakan dalam bab Muraqabah memang dimulakan dengan ayat ini. Yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk solat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Bukan melihat sujud saja. Maksudnya di kalangan orang yang sujud bermaksud bersama dengan orang yang solat. Allah memerhatikan setiap pergerakan kita di dalam solat. Masya Allah. Bukanlah bermaksud Allah tidak perhatikan kita di luar solat. Allah perhatikan juga. Tetapi ayat ini memberi gambaran Allah memerhati khusus kita ketika kita solat. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, ini saya padam. Saya nak bagi gambaran macam ni. Okey. Sebuah rumah. Dulu suka lukis rumah. Masa duduk kat sekolah-sekolah, sikit-sikit lukis rumah kan. Sikit-sikit lukis rumah. Macam itulah.
Okey. Okey. Muslimi muslimat, sebuah rumah macam tak bercantik lah pula. Tak ada bakat dah okey rumah. Okey, tak apalah ya. Macam mana pun. Macam ni tak. Okey. Sebuah rumah yang paling basic, sebuah rumah perlu ada atap. Tak ada atap hujan, perlu ada dinding, perlu ada dinding, perlu ada dinding dan perlu ada lantai. Bahkan ada rumah yang dibina di atas lantai tanah. Okey dah. Maksudnya basicnya. Lepas tu wajiblah ada pintu. Kalau tak ada pintu macam mana nak masuk dalam rumah? Ini adalah basic yang asas. Okey. Masya Allah. Wajiblah ada pintu. Ustazah, memang rumah susah. Rumah ni apa yang ada dulu asal boleh hidup. Tingkap pun tak ada. Pintu ada. Tapi malam-malam tutup. Kan lemas ke apa. Mungkin adalah buat pengudaraan ni. Pengudaraan sini dah masuk. Tapi tingkap tak ada. Saya nak tanya. Kalau kita buat rumah macam ni boleh hidup tak? Boleh. Kenapa tak boleh hidup? Boleh je. Masuk dalam rumah pula kosong je. Petak je. Tak ada bilik. Tak ada bilik. Tapi dia buat ruang lah. Ini ruang tidur. Kan? Ini ruang rehat. Lepas tu ada ruang dapur kat sini. Lepas tu ada tandas kat sini. Contoh. Rumah orang susah. Kosong je. Tak ada pun dinding. Tak ada apa. Dalam itu bila masuk. Macam studio. Okey, nampak semua. Masya Allah. Tapi boleh hidup. Maksud saya ialah. Bila kita solat. Kan ada rukun. Ada rukun. 13 rukun tu. Yang wajib. Rukun ni ibarat sebuah rumah yang basic. Sebuah rumah yang basic. Muslimin muslimat. Masya Allah. Kemudian kita ada yang kedua. Kita ada apa? Sunat. Maksudnya sunat ni kalau kita tak buat pun sah solat. 13 rukun sah solat. Tapi sunat bila kita buat, sebab itu sunat ada nama sunat ab'ad. Ustaz dah ada Ustaz? Okey. Tapi kena ke sini sikit kamera ni. Saya takut ni kamera ni terhalang. Sebab terhalang dengan kamera ni. Terhalang tak? Kena jarak sikit. Okey. Sunat ada dua kan? Muslimin muslimat. Sunat apa? Sunat ab'ad dengan sunat hayat. Okey. Masya Allah. Kenapa Ustazah buat perumpamaan rumah ni? Solat, kalau cukup 13 rukun, Ustazah saya buat rukun je. Al-Fatihah. Sebab kalau Allah ke apa semua tu sunat. Lepas tu bila rukun, saya baca sekali je Subhanallah Allah. Kadang tak baca, buat rukun je. Sah tak? Sah. Lepas tu Sami Allah liman hamidah. Kunut saya tinggal. Tahiyat awal pun saya tinggal. Sebab apa? Ada nak cepat. Yang penting sah kan? Yang penting 13 rukun. Subhanallah. Muslimin muslimat. Rumah yang basic ni, biasanya kita tak akan lama biarkan basic macam ni. Lama-lama ada belanja sikit, mulalah kita buat tingkap. Buat tingkap. Memula tingkap je. Lama-lama dah ada langsir. Masya Allah. Lepas tu, bila masuk dulu macam ni je rumah. Oh, lama-lama dah angkat dinding, buat bilik elok. Dapur pun ada dinding, ada pintu. Tandas pun ada dinding, ada pintu. Kalau sebelum tu guna kain je. Lama-lama semakin cantik, semakin indah. Semakin cantik, semakin indah rumah ni. Lepas tu lama-lama, oh dah buat pagar dah rumah. Kan sebelum itu tanam pokok, binatang datang. Solat kita, bila ada sunat, dia mengindahkan. Sebab itu, muslimin muslimat, hayat membawa masuk perhiasan. Ab'ad pula membawa masuk sebahagian. Ataupun separuh. Asal perkataan ba'du. Ba'du maksudnya separuh. Sebahagian ataupun separuh. Maaf ya, saya tulis macam, saya harap tuan-puan boleh. Tak apa. Bayangkan dalam kepala, ingat dalam kepala sikit pun jadi. Boleh ya? Ba'du separuh. Hayat perhiasan. Antara dua sunat ni, sunat ab'ad dengan sunat hayat, ab'ad adalah separuh lagi besar.
Maksudnya sunat ab'ad ni ibarat seperti tingkap. Penting sangat. Maksudnya perkara yang pertama buat, bila ada bajet, buat tingkap dulu. Lepas tu perkara yang paling wajib, yang maksudnya perkara besar, sebelum buat langsir apa, buat penghadang bilik dulu. Lagi ada anak, tak elok suami isteri sekian-sekian, ada bilik dulu. Siap bagi 2 pula bilik. Maksudnya buat penghadang dulu. Tandas ni kena tutup betul-betul. Sama ni langsir je kena tutup betul-betul. Ini contoh ya muslimin-muslimat. Maksudnya, kalau sunat ab'ad, apa dia sunat ab'ad? Apa dia sunat ab'ad? Yang mana bila kita tinggalkan sebahagian daripada solat kita, kita hilang. Maksudnya dia lebih tinggi daripada hayat. Dia bukan sekadar perhiasan mengindahkan solat, tetapi ia mempunyai pahala yang begitu besar. Dan kalau kita tinggalkan sunat ab'ad, kita telah meninggalkan sebahagian besar yang kita boleh dapat daripada solat. Maksudnya kita duduk je rumah tak ada tingkap. Pelik tak? Kalau ada pintu tak ada tingkap, tapi masuk dalam rumah, siap ada bunga, siap ada TV, siap ada ni. Mesti kita kata, ya Allah, bunga ada, TV ada, benda yang tak penting, kenapa tingkap benda penting tak buat dulu? Jadi apa dia sunat ab'ad? Yang pertama, apa dia sunat ab'ad yang pertama? Ya, tahiyat awal. Lagi? Selawat dan tahiyat awal. Lagi? Okey, mazhab Syafi'i kita, kunut. Okey, ada lagi tak sunat ab'ad? Semua dalam bab tahiyat awal ni. Duduk tahiyat. Okey, inilah sunat ab'ad. Kalau kita tertinggal, kalau tak sengaja tinggal, kita boleh qada apa? Dengan sujud sahwi. Itu yang sebut sujud sahwi tu. Kan? Tertinggal lah tahiyat, tertinggal lah kunut. Lepas tu, kita bangun, baca tahiyat sampai habis. Lepas tu kita sujud 2 kali. InsyaAllah, cover balik pahala yang banyak kita tinggalkan sebab tertinggal sunat ab'ad. Sunat ab'ad selain daripada tu, angkat takbir. Kan kita pergi makan, kita ada jumpa orang angkat takbir, tangan tak angkat pun. Allahu Akbar. Lepas tu tangan, kadang ada yang letak tepi. Kita angkat takbir itu, angkat tangan ni sunat hayat, perhiasan. Jadi cantik solat kita. Dan jangan meremehkan sunat-sunat hayat. Lepas tu bila baca surah selepas Al-Fatihah, sunat hayat. Baca zikir ketika rukuk, ketika sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana Allah. Itu sunat hayat. Dia mengindahkan. Doa iftitah sunat hayat. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Duduk antara 2 sujud. Kita angkat takbir masa kita bangun daripada sujud. Allahu Akbar. Letak tangan dekat perut. Sebab itu orang kita ni ramai yang bergaduh pasal sunat. Bukan pasal rukun. Tapi kita dah buat orang tu tak sah solat, orang ni solat aku lebih baik dan sebagainya. Janganlah disebabkan perkara sunat, amalan sunat kita jadi bergaduh besar. Macam kita bincang perkara yang rukun. Bila kita letak tangan, ada orang letak tepi, ada orang letak atas, ada orang letak bawah lagi dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, tak perlulah kita nak bergaduh besar dalam bab seumpama itu. Tengok orang macam tak sah solat, kan kita kata letak kiri sikit lah, tengah sikit lah, bawah sikit lah, inilah. Sebab ini adalah sunat ihad, tetapi kena buat. Jangan kita meringankan sebab ia akan mengindahkan solat. Rumah ni memang cukup je tuan-puan sekalian, betul tak? Cukup je ada ni, macam tu je. Masuk rumah pun kosong. Tetapi kita mesti manusia nak mengindahkan. Ada tingkap, ada ngelangsir. Lepas tu dah siap ada laman. Laman ada bunga-bunga. Ya Allah, cantik kan ada bunga-bunga. Dalam rumah tu tiba-tiba kita tampal perhiasan ke apa ke. Barang dapur, kalau kita fikir, kalau kita buat basic, kita boleh hidup je. Macam zaman orang dulu. Kan? Ada dapur kayu. Lepas tu ada periuk 1-2. Lepas tu ada pinggan yang sama. Betul tak cukup? Basic. Kita kata alasan nak hidup. Boleh masak ya, boleh makan je, hidup elok je. Tapi macam mana kita sekarang ni memperindah dapur kita? Dengan ada kabinetnya, dengan susun aturnya, kejap-kejap ada tos yang barunya, kan ada tu tambah-tambah gini. Tak puas hati, cat pula. Tak puas hati, tampal pula wallpaper.
Kenapa dalam hal kita memperhiaskan rumah kita, hiaskan diri kita dengan tudung macam ni, dengan pakai ni, kamai lagi kita hiaskan cantik diri kita, hias cantik rumah kita, kenapa kita tak boleh hias cantik solat kita? Sebab itu sunat ab'ad, sunat hayat, kita tak akan ambil mudah. Kita nak beri persembahan solat kita yang terbaik. Dan inilah di antara maksud bila kita belajar bab muraqabah, pengawasan Allah. Allah melihat solat kita. Kita nak fahamkan betul-betul. Bermula daripada apa? Wuduk kita dah ambil cantik-cantik. Sebab apa? Allah sedang tengok ni. Allah sedang tengok ni. Macam kita lah dengan cikgu. Kalau cikgu cek, okey ambil wuduk semua, cikgu pun jalan. Kamai nak ambil wuduk. Perlahan. Komo cukup 3 kali. Buat betul-betul. Sebab apa? Sedang diperhatikan oleh cikgu ni. Cikgu tengah cek ni. Okey, saya nak ambil makah wuduk ni. Ambil wuduk elok-elok. Berarti ambil makah lagi lah. Subhanallah. Muslimin muslimat, bagaimana kita ambil wuduk? Hari ni kita kadang-kadang ambil wuduk laju. Sebab tak rasa muraqabah. Tak rasa diawasi. Tidak rasa dilihat oleh Allah. Sedangkan Allah sedang nak bagi makah ni. Allah sedang nak bagi pahala ni. Allah sedang mencatat. Dan catatan Allah jauh lebih detail daripada cikgu cek. Bayangkan kalau hari cikgu tak cek. Dah siap. Hari cikgu tak cek, ambil wuduk sambil baling-baling air dengan sama-sama pelajar tu kan. Baling air, ambil laju-laju. Dah siap. Saya kalau nampak anak ambil wuduk laju, saya suruh ambil balik. Pergi ambil balik. Buka air perlahan. Ulang 3 kali. Itu sunat. Jangan ambil remeh benda yang sunat. Okey, boleh ambil wuduk. Ustazah ambil wuduk, saya ambil sekali je. So, siap. Saya tak cakap doa, saya tak ni. Saya kata, sah. Wuduk tu memang sah. Sebab ada 6 je anggota wuduk kan. Basuh muka, niat. Basuh tangan hingga siku. Kumur-kumur, masa hidung, semua tu sunat. Basuh leher, basuh telinga pun sunat. Rasulullah sunat sampai ke belakang. Memang sunat. Saya buat basic je Ustazah. Macam tu je, senang. Berapa saat dah siap? Tak sampai 1 minit. Ya. Subhanallah, saya kata, bagaimana kamu menghidangkan kalau hidang makanan pada tetamu? Buat yang terbaik kan? Kenapa nak hidangkan ibadah wuduk kita pada Allah, kita ambil cincai? Subhanallah, alangkah indahnya kalau mengindahkan wuduk kita itu dengan sunat. Jadi wuduk kita itu sangat indah. Dan hadis yang sahih Nabi sebut apa? Berwuduklah, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan melebihkan. Maksudnya dia wuduk dengan sempurna, masuk sempurna di sini, dengan sunatnya, dengan sebaiknya, buat yang terbaik. Masya Allah. Lalu dia melebihkan. Nabi kata, dan lebihkanlah anggota wudukmu. Masa kalau sini, lebihkan sikit. Kerana kamu akan dibangkitkan di masyarakat dengan bekas kesan wudukmu. Kamu akan dibangkitkan di masyarakat dengan cahaya kesan daripada wudukmu. Muslimin muslimat, apa yang kita buat, ibadah-ibadah yang melibatkan Allah, dia keuntungan dunia dan akhirat. Apa yang kita buat di dunia, berkaitan dengan dunia, dia dapat untung. Dapatlah keuntungan di dunia. Masya Allah. Yang banyak Ustaz. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi, tangan dan kaki yang berseri-seri daripada kesan wuduk mereka. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maka lakukanlah ia. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Masya Allah. Menurut Imam Nawawi, ketika mensyarahkan hadis ini, ahli bahasa mengatakan, okey, warna putih yang dahi kuda dan pula ada warna putih dapat pada tangan dan kakinya. Ada pun para ulama menafsirkan dengan cahaya yang muncul pada anggota-anggota wuduk dari kiamat, seperti mana warna putih yang ada pada kuda. Begitulah. Okey, setiap anggota wuduk yang kita ambil ketika di dunia ini akan mengeluarkan cahaya di mahsyar kelak. Umpama seperti dikatakan warna-warna putih yang ada pada kuda. Kuda kan, dia ada warna putih biasa di dahi dan sebagainya. Itu adalah untuk kita memberi kefahaman dan bayangan di dunia. Tetapi muslimin muslimat sangatlah rugi. Sebab apa? Telinga kita banyak buat dosa. Walaupun telinga itu sunat, basuh juga. Supaya telinga kita ini digugurkan Allah dosa, telinga mendengar sesuatu yang lara. Basuhlah juga tangan. Kan tangan tu memula tu kan sunat. Tangan siku baru wajib. Basuhlah juga berkumur-kumur. Kerana lidah kita banyak melakukan dosa. Sebab Nabi SAW bersabda, setiap anggota wuduk yang kamu ambil tu akan digugurkan Allah dosa-dosa. Sehingga titisan air yang terakhir. Lidah banyak buat dosa. Kumur-kumur walaupun sunat buat. Dan bila kita buang air daripada mulut tu, kita membayangkan kita sedang membersihkan lidah kita, mengeluarkan daripada dosa-dosa yang kita buat. Mengejek, menghina, mengumpat, mengata. Mudah-mudahan Allah bersihkan lidah kita.
hidung banyak daripada kita menghidu aib orang, menghidu sesuatu bau yang busuk, lalu kita menyusul dengannya adalah suatu penghinaan dan sebagainya, tapi bermula dengan hidung. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mukadimah tajuk muraqabah itu pengawasan, Masya Allah, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua bermula dengan solat. Kita cuba ambil wuduk dengan sempurna, dengan indah, dan kita membayangkan semua anggota yang kita sedang basuh ini akan keluarkan cahaya di mahsyar kelak. Subhanallah. Kemudian kita cuba solat di awal waktu, kemudian kita solat dengan terbaik dengan merasakan muraqabah, iaitu pengawasan daripada Allah. Allah perhati setiap gerak-geri. Sehingga kan kita ni, mata pun kita perhati sebab kita rasa Allah sedang tengok ni. Allah sedang perhati ni. Rukuk dengan tertib, dengan tenang, dengan tamakninah. Kita rasa segan nak solat laju. Kita ni bila ada orang kita perlahankan, bila tak ada orang kami laju. Masya Allah. Ramai orang bila solat fardu tenang, tapi bila solat sunat laju. Muslimin muslimat, orang yang ikhlas, orang yang ada ciri-ciri muraqabah, rasa diawasi oleh Allah, solat dia sama saja ketika di khalayak ataupun seorang diri. Wuduk dia sama saja ketika orang sedang perhati ataupun seorang diri. Sebab dia sentiasa merasai muraqabah, iaitu pengawasan daripada Allah. Allah sedang melihat, jadi Allah lah sebaik-baik untuk kita perlihatkan amalan kita. Janganlah kita menjadi seorang yang lalai, leka, suka memberi perhatian apabila manusia beri perhatian. Sedangkan perhatian manusia tak sampai ke dalam hati. Dan perhatian manusia apa sangat? Manusia boleh puji je. Ya Allah, wuduk dia bagusnya lah. Wuduk yang sangat tenang, wuduk bagus. Cakap pujian je lah. Tapi Allah bila melihat kita, lalu Allah memuji kita mengambil wuduk dengan baik, dengan sempurna, Allah beri apa? Allah beri pahala. Allah beri anggota wuduk bercahaya. Dan asbab itu, ramai manusia boleh masuk syurga asbab wuduk yang sempurna. Dan boleh disebabkan wuduk yang tidak sempurna dicampak ke neraka. Sebab wuduk yang tak sempurna menyebabkan solat tidak sah, walaupun cukup 13 rukun. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita ada capa dua-dua. Kita alhamdulillah terima kasih kepada yang masih istiqamah bersama. Ada lebih kurang 6.6K, 6.6 ribu yang bersama menghadiri kuliah kita. Mudah-mudahan Allah ya Jami yang maha mengumpulkan kita, menghimpunkan kita. Allah ya Wajid yang maha menghimpunkan, menemukan kita pada pagi yang barakah di alam yang ini. Allah menemukan dan menyatukan kita kembali di syurganya yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, saya nak tumpang promo. Di hujung-hujung ada promosi sikit. InsyaAllah debaran semakin terasa. Pagi besok akan bermulanya pembukaan Galeri Ustazah Asma Harun di Terengganu. Outlet pertama. Galeri Ustazah Asma Harun di Terengganu bertempat di Gom Badak. 5 minit saja dengan rumah saya. Tak jauh daripada bandar Kuala Terengganu, lebih kurang dalam 20 minit saja jarak daripada bandar. 15 minit saja, lebih kurang macam tu je daripada bandar Kuala Terengganu. InsyaAllah saya akan berada di Galeri Ustazah Asma di Terengganu selama 3 hari berturut. Esok hari Khamis pagi sampai malam, kemudian hari Jumaat. Tapi hari Jumaat mula pukul 3 pagi, tutup dulu. Jangan dah pagi. Pagi Jumaat menghormati budaya masyarakat Terengganu sekian lama. Waktu pagi menghadiri kuliah agama. Saya pun nak hadir juga kuliah agama. Kan kuliah Tok Guru Ajadi, banyak Tok Guru mengajar pada pagi Jumaat. Selesai solat Jumaat pukul 3 akan ada majlis perasmian yang istimewa. Ada makan, minum, ada persembahan nasyid. Saya sendiri akan memberi sedikit perkongsian dan perasmiannya akan disempurnakan oleh saya dan ibu saya, Hajah Fikriyah binti Awal, ibu saya Hajah Fikriyah. Subhanallah. Jadi berakhir pukul 5 sebab solat asar dan sebagainya kan. Dan saya akan stay sampai malam, insyaAllah. Hari Sabtu pun sama, pagi sampai malam. Jadi ajaklah, pujuk-pujuklah suami tu, bang, jom bang 3 hari ni. Sedang elok tu kami pilih waktu gaji. 25 dah gaji kan, 26, 27 sampai hari Sabtu. Dan tapi promosi istimewa sempena pembukaan Galeri Ustazah Asma di Terengganu, kita buat promosi sehingga 40% sales sehingga 30 hari bulan. Tapi bukan semua produk 40% lah. Ada 30, ada 20, ada 10, ada 40. Sehingga 30 hari bulan 11. Masya Allah.
Jadi kepada sahabat-sahabat yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang, jiran-jiran kan, dan di mana saja anda berada, jemputlah datang. Bolehlah bertemu, ambil autograf, merakam kenangan dan sebagainya dengan SOP. Masya Allah. Dan seterusnya kami masih lagi membuka peluang siapa ingin menunaikan umrah bulan 12. Tak lama dah, bulan depan. Bulan 12 insya-Allah saya sendiri akan bawa bersama jemaah, saya sendiri akan ikut sama. InsyaAllah sepanjang bersama saya akan menyampaikan perkongsian berkenaan dengan tadabbur Asmaul Husna. Tadabbur Asmaul Husna, nama-nama Allah berdasarkan rujukan-rujukan yang sahih, merujuk kepada kitab-kitab muktabar, kitab Imam Ghazali, kan, kitab-kitab yang telah menyusun menjelaskan tentang maksud setiap nama Asmaul Husna. Bukan rekaan saya bagaimana nak beramal, kaifiat dan sebagainya. Jadi kita tengok berapa nama yang kita boleh belajar dalam tempoh umrah tersebut. Jadi siapa yang nak menunaikan umrah, dan alhamdulillah dah keluar pengumuman tidak ada limit umur bagi jemaah umrah Malaysia. Maksudnya kalau nak bawa mak yang 60, 70, 80, kalau sihat kuat masih boleh bawa. Dan insya-Allah kalau ada ustazah tapi kursi roda, kita akan menyantuni. Saya akan bersama dengan beberapa mutawif yang dah berpengalaman menyantuni anda dengan sebaik mungkin. Ustazah bulan 12 ni tak dapat, tak cukup lagi kumpul belanja. InsyaAllah saya akan membawa jemaah umrah 2 bulan sekali. Bulan 12, bulan 2, bulan 4, bulan 6, macam itulah ya muslimin-muslimat. Jadi boleh pilih tarikh, boleh book saja bulan akan datang. Alhamdulillah, terima kasih semua. Siapa yang nak menyertai umrah tersebut, ada nombor yang dikongsikan. Dah ada belum Ustaz? Ada? Okey, ada nombor yang dikongsikan pada ruangan komen. Siapa yang nak menyertai umrah, jadi boleh hubungi nombor tersebut melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Dan tolong sabar jika belum lagi disantuni. Masya Allah. Nanti saya kongsikan lagi hari ni. Nombor, tengok di page dan di IG, sekali lagi kita kongsikan kepada siapa yang ingin menyertai ibadat umrah. InsyaAllah sekian. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.